Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita bertemu di secara pembelajaran atas talian untuk PDPR Sains tahun 3. Okey, jadi hari ini cikgu akan sambung sahaja pembelajaran yang awak telah belajar masa sebelum kita cuti raya hari itu. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai kegigian haiwan dan perubahan tabiat pemakanan haiwan. Okey, sebelum cuti kita dah masuk kepada unit 4 haiwan. Jadi hari ini kita sekadar sambung sahaja apa yang kita telah pelajari sebelum cuti sekolah. Okey, hasil pembelajaran yang awak akan peroleh pada hari ini adalah membanding beza kegigian haiwan karnivor, herbivor dan omnivor dan menjelaskan punca perubahan tabiat pemakanan haiwan. Ada dua perkara lah yang kita akan capai melalui sesi PDPR hari ini. Okay. Sebelum kita nak mulakan pembelajaran mengenai kegigian haiwan dan perubahan tabiat pemakanan haiwan, cikgu nak awak ingat semula tentang tiga istilah saintifik yang kita telah pelajari tentang tabiat pemakanan haiwan sebelum cuti sekolah hari itu. Okey, ada tiga istilah saintifik yang kita dah belajar, iaitu karnivor, omnivor dengan herbivor. Jadi kita nak ingat semula lah. Okey, karnivor adalah haiwan yang memakan haiwan lain. Okey, contoh dia harimau, singa, burung helang, okey, katak. Mereka adalah karnivor. Okey, yang kedua herbivor. Herbivor adalah haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Okey, dia tak makan haiwan lain tapi dia makan tumbuhan sahaja. Contohnya arnab, gajah, lembu, kambing yang makan tumbuhan sahaja. Dan yang ketiga adalah haiwan omnivor, haiwan yang memakan haiwan lain dan tumbuhan. Haiwan yang makan dua jenis makanan. Contohnya ayam, okey, monyet, burung. Mereka adalah kelompok haiwan omnivor. Kenapa nak kena ingat semula? Sebab pada latihan lepas bila saya tanda, masih ada murid yang keliru dengan istilah saintifik ni. Saya dah ingatkan kepada awak, bila awak dah belajar sahaja tiga istilah saintifik ni, awak perlu gunakan sepanjang awak belajar sains lah. Okey, jadi kita nak masuk kepada topik yang kita nak belajar hari ni. Macam yang awak dah belajar untuk unit 3 manusia, kita dah belajar pasal gigi. Dalam unit 3 manusia tu ada 3 jenis gigi. Gigi taring, gigi kacip dan gigi geraham. Jadi ketiga-tiga gigi tu ada pada haiwan ni lah. Pada haiwan ni juga. Cuma tak semua haiwan tu ada 3 jenis gigi. Okey, contoh kat sini kita nak belajar, nak berkenalan dengan kegigian karnivor. Gigi-gigi yang ada untuk haiwan karnivor. Okey, cuba awak tengok gambar rajah tu. Gambar rajah tengkorak haiwan karnivor. Okey, cikgu dah labelkan dekat situ jenis gigi yang ada. Okey, gigi yang kat depan sekali, gigi yang ada untuk haiwan karnivor ni adalah gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Okey, haiwan karnivor ni ada 3 jenis gigi. Okey, gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Okey. Okey, gigi taring yang lebih tajam berbanding haiwan lain. Haiwan karnivor ni dia ada gigi taring yang lebih tajam lah. Kenapa dia ada gigi taring? Sebab dia kan makan haiwan lain, makan daging. Jadi dia memudahkan untuk haiwan karnivor ni mengunyakkan daging yang dimakan. So, kita tahu fungsi gigi taring adalah mengunyakkan makanan. Jadi dia perlu ada gigi taring lah sebab dia nak makan haiwan lain kan. Kalau dia makan haiwan lain, bukannya haiwan tu dah mati.
Kalau kita tengok dekat Discovery Channel ataupun apa-apa channel pembelajaran mengenai kehidupan haiwan, kita akan nampak, kalau kita tengok kat channel tu, kita akan nampak macam mana harimau tu kejar sekumpulan kambing contohnya untuk makan kambing tu kan. Bukannya kambing tu baring, harimau tu terus makan. Dia kejar dan dia akan terus cengkam, gigit kaki dia. Jadi dia perlukan gigi taring lah untuk dia mengoyakkan daging yang dia makan. Kalau dia tak ada gigi taring yang tajam, mungkin dia susah untuk dia gigit haiwan tu, jadi haiwan tu boleh terlepas lah daripada dia. Okey. Yang seterusnya kegigian herbivore. Okey, herbivore dia ada gigi kacip dan gigi geraham saja. Gigi kacip kat depan macam kita lah, gigi kacip yang kat depan, dan juga dia ada gigi geraham dekat belakang. Okey, gigi kacip yang kuat untuk memotong tumbuhan. Okey, dia ada gigi kacip yang sangat kuat lah untuk dia memotong tumbuhan. Contohnya macam gajah, dia makan tebu. Tebu tu keras, betul. Jadi dia perlukan gigi kacip yang kuat untuk memotong makanan. Dan juga dia ada gigi geraham yang lebih besar untuk melumatkan tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Okey, kita tengok kat gambar raja ni, gigi geraham dia sangat besarlah supaya dia dapat melumatkan makanan tu. Macam yang kita tahu, memang fungsi gigi geraham adalah untuk melumatkan makanan. Okey, yang ketiga, kegigian omnivore. Omnivore pun dia ada 3 jenis gigi. Gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Macam kita. Kita ada ketiga-tiga jenis gigi ni lah sebab kita makan haiwan dan tumbuhan. Okey. Dia ada gigi kacip untuk memotong makanan. Okey. Dia tak mention gigi kacip ni tajam ke, kuat ke. Okey, gigi taring untuk mengoyakkan daging dan mempunyai gigi geraham untuk melumatkan makanan. Dia ada 3 jenis gigi lah. Cuma dekat gigi haiwan karnivor ni, dia dia ada gigi taring yang tajam. Kalau gigi haiwan omnivore ni, dia sekadar ada gigi taring untuk dikoyakkan makanan lah, koyakkan daging. Okey. Yang kedua, kita nak belajar tentang perubahan tabiat pemakanan haiwan. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks awak, hanya ada satu contoh perubahan tabiat pemakanan haiwan yang diberikan dalam buku teks. Awak boleh tengok buku teks awak, muka surat 67. Okey, dia kasih awak contoh dia adalah beruang kutub. Okey, kalau yang kita pelajari sebelum cuti sekolah hari tu, cikgu bagi tahu awak beruang adalah haiwan omnivore. Haiwan yang boleh makan tumbuhan dan haiwan lain. Dia boleh makan 2 jenis. Tetapi untuk beruang kutub, kenapa nama dia beruang kutub? Sebab dia hidup dekat kutub lah. Dia bukan hidup dekat hutan, dia hidup dekat kutub yang berais. Jadi beruang ni dia telah mengalami perubahan tabiat pemakanan sebab dia punya persekitaran yang berbeza dengan beruang lain. Okey, jadi beruang kutub ni telah dikelaskan sebagai haiwan karnivor kerana dia hanya makan haiwan lain. Kenapa dia hanya makan haiwan lain? Sebab tengok tu, beruang kutub hidup di kawasan kutub yang sejuk dan diliputi ais. Okey, tempat dia adalah tempat yang sangat sejuk. Okey, kemudian tiada tumbuhan yang boleh hidup di kawasan kutub. Memang kita kalau tengok kat kawasan kutub utara dan kutub selatan, memang tak ada tumbuhan yang boleh hidup di kawasan sana sebab cuaca yang sangat sejuk. Oleh itu, beruang kutub hanya boleh makan haiwan lain. Memang dekat kutub utara tu dia ada haiwan lain lah selain daripada beruang kutub tu. Dia ada ikan. Okey, jadi beruang kutub ni dia makan ikan. Jadi dia dah berubah dari segi tabiat pemakanan dia dah menjadi haiwan karnivor. Awak mungkin boleh cari lagi contoh haiwan lain yang mengalami perubahan tabiat pemakanan haiwan lah. Okey, untuk tugasan PDPR Sains hari ini 18 Mei, okey, yang pertama, awak perlu salin nota mengenai kegigian haiwan dalam buku nota sains. Awak rujuk buku teks awak, muka surat 64 tu ada nota. Jadi saya nak awak salin semula nota tu dalam buku nota sains.
rujuk halaman buku teks muka surat 64. Kalau dan awak perlu tekaplah tengkorak tu. Okey, tengkorak haiwan tersebut. Kemudian awak jawab latihan dalam buku latihan aktiviti sains. Saya dah pulangkan hari tu sebelum awak cuti. Okey, buku ni muka surat 42 sehingga 44. Okey, sekiranya semasa awak menjawab latihan ni awak ada masalah untuk menjawab latihan, awak boleh hubungi saya lah, nanti saya akan bantu untuk awak jawab latihan. Okey, selepas awak siap saja latihan ni, awak minta bantuan mak ayah awak untuk ambil gambar dan hantar kepada saya. Okey, semasa buat latihan ni, tolong tuliskan awak punya tarikh hari ni lah, 18 Mei. Macam yang kita buat dalam kelas lalu. Okey, sila tulis tarikh. Okey. Itu saja untuk PDPR hari ini. Saya berharap awak dapat faham apa yang kita belajar secara atas talian dan dapat siapkan tugasan yang saya berikan sepanjang PDPR berlangsung. Okey, itu sahaja. Terima kasih.